Nampak tu. Itu barang-barang survival. Ini makanan yang enak ni. Ini makan enak ni. Ini mewah punya makanan ni. Kan? Makan sangat mewah. Kita akan cerita dari satu persatu. Ada makanan, ada ubat situ. Ubat pada situ. Ada ubat, ada makanan. Okey. Ke 45%. Jadi survival kita ni adalah survival hutan. Survival hutan. Apa itu survival? Apa itu survival? Siapa boleh bagi pendapat. Bagi pendapat. Pakai ni lah, pakai mic tak apa, pakai Ada hidup. Kita hidup. Soalan tak, selain daripada ikhtiar hidup tu dia punya makna dia. Okey, minta bagi tahu nama dan bagi ni. Ada mereka tu, ada AJK, juri-juri tu akan ambil. Assalamualaikum, saya Haidar Mahmud. Pandangan saya survival ni adalah kemampuan kita untuk mengadaptasi dengan persekitaran menggunakan apa yang ada untuk meneruskan kehidupan kita. Okey, ada sikit. Ada yang lain? Nak chatting pun tak apa, dalam chatting pun boleh. Dalam chatting pun boleh. Kalau nak apa tu, nak cakap boleh, nak chatting boleh. Kelangsungan hidup, tu ada sikit. Boleh tahan. Okey, belum ada yang tepat. Kan tepat, dia tak ada benda istilah tepat. Dia dalam kadang dunia. Ya. Fuad dari Johor Bahru. Survival ni maksudnya tindakan kita untuk bertahan dalam situasi yang keterbatasan. Ada sikit. Ada 50%. Alhamdulillah. Siapa lagi boleh? Dia dia dalam dah ilmu dunia kan. Ni ilmu dunia lah kita ni. Tapi kita bawa akhirat kan, belajar untuk akhirat. Dia tak ada yang tepat sebenarnya, istilah tepat tak ada. Dia bergantung kepada semasa ke semasa perkembangan ilmu dan perkembangan teknologi. Sekarang ni ada survival bandar. Dulu tak ada survival bandar. Sekarang ada survival bandar. Sebab jika berlaku peperangan dan sebagainya, di bandar pun nak ada. Kita nak survive tak? Kita bukan duduk lautan. Kalau kena halau lautan, baru duduk lautan kan. Jadi kalau kita serang di bandar, macam mana kita nak hidup di bandar dalam keadaan kena serang ataupun perang ataupun bencana alam sebagainya. Jadi dia ada benda tu akan berlaku. Tapi benda ni kalau zaman dulu, benda tu tak berlaku. Kan? Dia tak berlaku. Jadi dia tak ada satu benda. Ada satu yang siapa tu? Kalau siapa yang tak cakap berkenaan, sila off mic ya. Okey, jadi lebih kurang yang tepatnya adalah makna survival. Cantik. Ini masuk selesa ni. Ni soalan bocor. Kelangsungan hidup. Untuk kelangsungan hidup dengan peralatan ataupun kemudahan yang minima itu mesti ada, kelangsungan hidup dan minima. Jadi maknanya bila kita kursus dalam survival ni, jangan expect benda tu mewah. Benda tu apa tu macam kursus biasa. Kita nak ajar minima. Minima ni maksudnya selagi tak mati. Kita tu selagi tak mati, selagi itu kita buat. Untuk dia lah, dia punya stimulasi dia.
Dan sebelum ni kita tengok survival ni dia kalau kita buat khusus, kita bagi makan lah, sambil ada makan, kita bagi makan, dia boleh berjalan. Dan khusus tu 2 hari kan, 2 hari atau 3 hari macam tu, 2 hari, kadang 2 hari je. Jadi dalam masa 2 hari tu dia dah agak dah, hari ni dia makan lah, besok kalau dia tak makan pun okey lagi kan. Kalau dia tak makan esok pun okey lagi, dia boleh hidup kan, dia boleh ada air minum dan sebagainya, memang boleh hidup. Jadi dia tak ada gunakan peluang tu untuk merasa benda yang survival ni. Benda yang survival ni tak dirasai. Jadi akan datang ni kita akan tak bagi makan lah. Tak bagi makan langsung. Jangan belakang itu tak datang. Sebab benda ni untuk kita hadapi akan datang. Benda kita tak tahu apa akan berlaku kan. Akan berlaku. Jadi kita ambil peluang untuk survival. Jadi survival ni yang kita balik ke asal tadi. Yang ni adalah survival hutan. Yang kita nak belajar, yang kita nak simulate ni adalah survival hutan. Persekiratan kita hutan, kita ada 45% tak silap hutan. Termasuklah hutan secondary dan hutan dara ya. Dalam ni kalau kita tengok craft hutan ni dia ada ya. Jadi kita kena sesuaikan lah. Dan kita bukan masa dalam hutan tu kita akan buat sesuka hati kita. Kita minimalkan kerosakan. Minimalkan kita potong suka-suka kan. Kalau tempat tu habis lah kan. Habis buluh, habis apa semua, dia kena tebang kan. Jadi yang tu konsep dia tak tepat lah. Jadi kita kena jaga alam kita supaya kita tak merosakkan alam sekitar dengan teruk. Kita minima je. Jadi kalau kita nak buat kemah, kita nak buat apa tu, kita gunakan kalau boleh kayu mati dulu. Kayu mati yang kuat. Jangan ambil kayu hidup. Kan? Kita gunakan kayu mati yang kuat. Buluh yang mati. Supaya kita tak merosakkan alam sekitar. Jadi kalau dah masing-masing lah, nama botak habis kan hutan kawasan tu. Jadi kalau kita tak mahu benda tu berlaku lah. Lagi satu, kita jangan terlampau suka kan. Terlampau ingka kata orang Perak. Ingka. Ini bahasa lama. Bahasa lama ingka bagi. Ingka ni maknanya dia bergembira yang berlebihan. Jadi kalau kita ingka, dia selalunya adalah benda-benda yang tak elok akan berlaku lah. Jadi sebab apa dia bila kita berlebihan, kita gembira ni, dia akan hilang kewaspadaan. Hilang kewaspadaan, kehati-hati hilang apabila kita gembira yang berlebihan. Kan kita hilang rasa hati-hati tu. Dia sebenarnya sesat ni ada satu topik besar. Survival lain kan. Survival ni setelah itu. Dan survival ni tak mestinya sesat. Survival ni kadang perang tadi tak sesat. Kita berpengkalan satu tempat. Tapi kalau sesat dia lain. Cuma kita masuk dua-dua ni sebab kadang-kadang kita akan masuk hutan tersesat. Kan kalau dalam keadaan kita tersesat. Masuk hutan tersesat, maka kita guna kaedah dia panggil stop. Kita masuk sesat, kita tengok kita dah pusing situ. Balik-balik pusing sini, balik-balik pusing sini. Macam contoh kami dulu di Pangkor. Pangkor ni memang keras sikit lah. Pangkor ni memang tempat jin lah sebenarnya. Kami pernah tersesat, pusing situ. Kita sesat. Kan? Apa yang kita perlu buat? Kita kena guna kaedah stop. STOP. Siapa pernah dengar stop? Siapa pernah tulis? Tak pernah dengar. Siapa pernah? Tak pernah dengar? Okay. Stop ni, dia S tu sebenarnya kita stay. Kita jangan bila dah 2-3 kali kita tersesat, kita jangan duduk kedah lagi, cuba lagi. Dia kena stay. Kita kena duduk, kena bertenang dulu. Kena bertenang. Kalau nak azan, buat azan lah. And stay.
stop. Yang kedua, kena think. Fikir. Think. Okey, duduk, kita berfikir. Kita tengok balik matahari dari mana, tadi datang matahari arah mana. Kan? Kita naik tadi matahari arah mana. Jadi kita sebagai kena fikir, jangan panik. Jangan panik. Yang ketiga, kita observe balik, observe kita punya jalan. Kalau boleh, kalau kita bawa group tu stay tu, kita akan hantar Ricky untuk tengok balik track jalan masuk tadi di mana. Jangan semua-semua bagi. Kalau semua-semua pergi, dia akan banyak idea. Akan bagi banyak idea. Orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni macam ni. Oi, tadi rasa aku nampak ni, orang ni kata rasa nampak ni, nanti nampak ni. Jadi ya ini kalau track kosong lah. Kalau track kosong, kalau macam kita naik gunung tu track dia dah lunyai kata orang kan, dah lunyai. Jadi kalau track tu kita tak ni, kita pasti kita tetap balik hantar tim. Hantar Ricky 3 orang paling kurang lah. Kita hantar tim 3 orang pergi tengok balik Ricky balik tempat. Yang lain tunggu. Nak berzikir ke nak apa pun tak apa. Kemudian yang keempat kita planning lah. Yang planning tadi, yang tu antara planning tu kita yang tunggu tu tunggulah. Itu antara kita punya planning. Sebab tu dia ketua. Ketua ni dia nak kena tenang. Orang yang tenang, orang yang jangan panik. Kalau boleh kita apa tu? Yalah, biar dia kalau dia pun panik kan, dia pun panik gelabah. Jadi satu grup aja dia gelabah. Jadi itu kalau tersesat